bawah itu namanya surah lazim, kalau orang Melayu kita panggil. Biasa kita dengar surah-surah lazim, dan kita ambil satu surah sebagai pembahasan kita pada tengah hari ini tentang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Dinaikkan balik. Kalau kita buat sunnah Nabi, berarti kita cinta Nabi. Kalau kita cinta Nabi, secara automatik sebahagian berselawat ke atas Nabi. Seandainya kita berselawat ke atas Nabi, berarti kita menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Tadi kita bincang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah perintah orang beriman selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sunnah baginda. Baik. Sunnah baginda, ada surah yang mungkin kebanyakan daripada kita sudah hafal surah ini, ya, surah pendek saja, surah Al-Asr. Surah Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi Tuhan yang menciptakan waktu asar. Tahu tak waktu asar ni waktu apa? Asar. Ada apa di waktu asar? Asar pukul 4.30, pukul 5.30 balik. Itu. Waktu asar ini banyak pembahasan ulama. Ada yang diterangkan waktu asar ini, istilah manusia ini sudah menghampiri kepada malam. Sudah dekat kan? Satu waktu asar, waktu terakhir sementara menunggu malam. Ataupun malam itu istilahnya gelap, atau manusia ni akan digelapkan, akan dimatikan. Kita ni sudah mendekati kepada kematian. Sebahagian yang menerangkan asar ini kiamat berlaku bila? Dalam hadis diterangkan hari apa? Hari Jumaat. Waktunya bila? Ba'da asar. Jumaat mana tak tahu. Tahun bila, 2000 berapa tak tahu. Jangan difikirkan. Jadi itu juga menerangkan al-asr. Kita bukan ambil wal asr ini. Wal asr ini Allah menerangkan, akulah Tuhan yang mewujudkan waktu asr. Kemudian di sini, kalau di dalam Al-Quran ada perkataan inna, berarti itu statement, announcement, bahawasanya kan syarikat kami meletakkan undang-undang kan. Inna itu penekanan, ada statement daripada Allah. Allah menerangkan innal insana lafi khusr. Allah memberi kenyataan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Rugi di sini tidak boleh didefinisikan mengikut sudut manusia duniawi, tak boleh. Kalau rugi di dunia, kita rugi duit, betul? Rugi pangkat, rugi harta, rugi apa sajalah. Tapi rugi dalam syar'i hanya satu, yakni neraka. Untung syurga. Jadi ulama Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathirnya menerangkan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya Allah sudah berfirman, sesungguhnya manusia duduk dalam neraka. Ini statement Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, ada dalam Al-Quran Allah menerangkan, hei manusia, sesungguhnya kalian itu dalam neraka. Allah sudah terangkan dalam surah Al-Asr. Tapi manusia sekarang dalam neraka, enjoy sajalah. Betul tak kan? Macam si iblis. Bukan kata manusia macam iblis, tidak. Kita simak cerita iblis. Iblis kata ketika Allah perintah sujud pada Adam, dia tidak mahu kan. Kemudian Allah nak masukkan di dalam neraka kan. Ada dia minta ampun pada Allah. Iblis ceritanya tak ada, malah ditantang Allah. Dilawan Allah. Okey Allah, engkau dah campakkan aku dalam neraka, tak apa, bagi aku masa untuk aku berenjoy di dunia, untuk aku rosak, balas dendam pada anak cucu Adam. Hari ini manusia dah tahu innal insana lafi khusr, apa dia buat? Apa dia buat? Enjoy terus, tak nak ibadah, tak nak itu. Tapi Allah sambung pada ayat innal insana lafi khusr.
illa kecuali orang yang tidak dimasukkan dalam neraka tiga. Alladzina amanu wa amilus salih wa tawasaw bil haqq. Kalau kita manusia tak buat tiga perkara ini, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Walaupun tidak secara kekal, tapi singgah ke nerakanya Allah. Jelas? Baik. Innal ladzina amanu, Allah menerangkan antara orang yang tidak dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang beriman. Apakah boleh kita nak mendapat keimanan hanya duduk di rumah? Boleh tak? Keimanan haruslah dimiliki melalui proses pembelajaran, kuliah, kelas. Betul tak kan? Ilmu. Macam mana dia boleh beriman kalau dia tak ada ilmu? Betul tak kan? Kalau kita lihat zaman sekarang, boleh tak nak jadi orang beriman, kahwin dengan suami beriman, automatik dia beriman? Tak boleh kan? Nak dapat anak beriman, cari isteri yang beriman. Aku tak beriman, nanti anak aku dapat orang beriman. Tak mungkin. Iman tidak boleh diwarisi. Tapi kalau nak anak macam orang Hindustan, kahwinlah dengan Bangla. Nampaklah anak macam Hindustan. Sebab pernah saya mengajar di mana? Indonesia Embassy. Untuk pekerja-pekerja parti. Apa parti? Pendatang tanpa izin kan, yang nak dibalikkan. Kenapa? Dia di Bangladesh 6 tahun, 7 tahun jadi hamba abdi. Kahwin dengan orang Bangladesh, bawa balik sana. Tak tahu dekat sana, duduk dekat sawah, lantainya tanah, makannya capati saja. Dia kata, kenapa sampai sanggup ikut rentak orang, agamanya pun tak tahu, mazhabnya pun kita tak tahu kan, aliran apa ini. Habis Ustaz, saya nak anak macam orang Hindustan, saya kahwin dengan dia Ustaz, dia kata. Jadi kalau anak nak muka orang Arab, boleh kahwin dengan orang Arab. Tapi keimanan nak macam mana ulama, tak boleh kahwin dengan ulama. Kahwin boleh lah, tapi nak berharap hanya dapat secara instan, itu tidak mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ilmu harus didapati melalui proses, iman harus didapati melalui proses ilmu. Jadi orang yang tidak dicampakkan ke dalam neraka adalah orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sampaikan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, al-ilmu hayatal Islam wa imaduddin. Ilmu itu hayah. Hayah ini bahasa Arab. Orang Melayu pinjam bahasa Arab jadi hayat. Hayat ini nyawa. Jadi orang Islam itu masih bernyawa Islamnya seandainya dia masih lagi mengikuti acara ilmu. Wa imaduddin, tiang agama. Mengaku-mengaku dalam form tulis agama apa Islam, tapi dah tak pernah pergi kelas agama, agamanya dah lama runtuh. Faham kan? Sebab itulah Yahudi ke, Amerika Syarikat ke, mana-mana negara yang nak menghancurkan Islam, hantarlah bom sebanyak mana pun, seranglah bagaimana hebat teknologi pun untuk menghancurkan Islam. Islam tidak akan hilang di dunia, kerana nyawanya bukan di tanah, nyawanya bukan di manusia, kerana nyawanya Islam bukan di bangunan. Nyawanya Islam di mana? Di sini, di kelas kuliah, di majlis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu hayatul Islam. Ilmu itu nyawanya Islam. Canggih macam mana pun doktor zaman sekarang, tangan potong, sambung balik, boleh bergerak kadang-kadang kan? Ada tak doktor paling canggih, cantas kepala sambung balik hidup? Tak ada kan? Sebab di situ nyawanya. Begitu juga lah Islam. Kita kalau kata kasar, kalau sebahagian ulama yang tegas mengatakan orang yang sudah tidak urus ilmunya, sudah tak ikut kelas pengajian, Islamnya dah dikuburkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak mau masuk dalam nerakanya Allah, kalau kita tidak mau dikatakan innal insana lafi khusr, manusia dalam rugi, manusia dalam neraka, minimum ikutlah kelas pengajian. Sekarang ni di office pun dah ada kelas pengajian kan. Semangatnya office, ustaz tak datang, ada backup lagi, support. Malas juga, ada YouTube lagi, betul lah kan? Ada syllabus lagi. Tak tahulah macam mana malas ni manusia zaman sekarang. Allah dah memudahkan pelbagai cara supaya kita tetap dalam keadaan orang yang beriman.
Baik. Kemudian apabila beriman, apabila sudah memiliki ilmu, kita ada tanggungjawab atas ilmu tersebut. Ini yang terkadang-kadang orang ramai lupa dan tidak mengerti. Kalau di bahasa kitab, ilmu ada tanggungjawab. Tanggungjawab ilmu amal. Faham kan? Fahamlah, itu je. Tetapi definisinya, kalau kita bernikah, seorang suami kena bertanggungjawab kan terhadap isterinya. Betul tak? Boleh tak dikatakan suami itu bertanggungjawab kalau lantaklah isteri nak tidur kat mana, lantaklah isteri nak makan apa, lantaklah nak bersalin ke, nak terberanak ke, nak apa ke, lantaklah, itu bertanggungjawab tak? Dinamakan suami bertanggungjawab memenuhi fasiliti itu. Begitu juga dengan orang yang bertanggungjawab atas ilmunya, harus diamalkan ilmunya. Benar? Suami yang meremehkan, yang tidak bertanggungjawab kepada isteri, dimasukkan kepada neraka. Suami yang tak bertanggungjawab kepada anak, dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang punya ilmu tidak bertanggungjawab atas ilmunya juga dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ilmu harus diamalkan. Jadi haruslah beramal. Fikir-fikirkanlah apa yang kita dapat hari ini amal. Jam dah teng. Lagi satu. Wa tawasaw bil haqq. Lepas mencari ilmu, amalkan ilmu tersebut. Lepas mengamalkan ilmu tersebut, wa tawasaw bil haqq, dakwah. Dakwah ini setiap orang muslim harus berdakwah. Ustaz bolehlah. Ustaz kan ustaz bolehlah dakwah hari-hari. Saya ustaz cakap dengan suami saya ustaz sampai berbuih mulut, dia buat je ustaz. Macam mana nak berdakwah? Betul kan? Apa cerita dakwah? Padahal kalau dalam Al-Quran diterangkan, kalau orang tidak berdakwah, dia adalah sebahagian manusia yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Hari ini dah berdakwah dah. Dah buat ceramah masing-masing. Dakwah ini tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri, ini personally saya lah, berdasarkan ilmu saya yang sangat cetek, yang masih jahil, yang banyak kelemahan dan dosa, dakwah yang paling ringkas dan paling mudah, sebahagian ulama mengatakan, adalah memberi salam. Dia bukan shampoo je 3 dalam 1. Ibadah pun boleh 3 dalam 1. Kenapa? Syaratnya berilmu. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan, Allah sudah menunjukkan ciri-ciri, calon-calon, tanda-tanda ahli syurga di dunia. Kalau kita nak tengok ahli syurga di dunia, itu ada tanda-tandanya. Ahli neraka pun ada tanda-tandanya. Tapi jangan pakai kat orang lain, kat diri sendiri je. Sebab nanti contoh, pernah saya ada satu kelas tu, kelas di yayasan mana tu, saya waktu tu mengaji, kebetulan tafsir Al-Quran saya bawa kot, surah Al-Baqarah awal-awal tu kan. Banyak yang hafal kan surah Al-Baqarah yang awal, yang ayat muka surat ketiga yang belah kanan, muka surat belah kanan, ayat paling atas sekali, ayat berapa tu? Ayat 6 yang berbunyi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, sawa'un 'alaihim a'anzartahum, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu bagi tahu ke tak bagi tahu ke, dia tetap tak mau tahu, tetap kafir. Lalu saya terangkan, itu cara ciri-cirinya orang kafir. Allah dah bagi tahu jangan buat, dia buat juga. Allah bagi tahu solat, dia tak nak solat juga. Kalau degil macam tu, orang kafir. Lepas tu saya bagi tahu kat dia, tuan-tuan, agak-agaklah tuan-tuan ni, kalau banyak ustaz dah nasihatkan suruh solat, suruh mengaji, suruh itu, suruh ini, tuan-tuan tak buat juga, tu dah mendekati ciri-ciri orang kafir. Dia pula balik jumpa kawan kat office, engkau ni aku dah cakap banyak kali dah. Engkau ni, ada yang best lagi tu, mak dia pula dia cakap macam tu. Mak ni dah berkali-kali saya cakap dah mak. Siapa yang kata? Ustaz Endang juga yang kata. Benda ni dikenakan pada diri sendiri, tak boleh guna orang lain. Kenapa? Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ada hadis, ada perintah spesifik untuk personal, atau spesifik untuk lelaki, spesifik untuk perempuan. Contoh.
Boleh tak ambil ayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perempuan boleh tak solat seandainya dalam keadaan haid, nifas? Boleh kan? Kita lelaki boleh tak pakai hujah tu? Ustaz, saya pun haid lah Ustaz. Boleh tak? Tak boleh. Itu spesifik untuk perempuan, wanita. Betul lah kan? Jadi begitu juga banyak yang terkeliru dalam hadis. Contoh begini, mafhumnya hadis sebagai contoh, masalah lelaki perempuan, suami isteri. Ada perintah dalam Al-Quran dikatakan, ya wahai Rasulullah SAW pernah bersabda, semulia-mulia lelaki adalah lelaki yang memuliakan isterinya. Aku adalah lelaki yang paling mulia antara kalian. Hadis ini untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Sebab kalau kena untuk perempuan, bang, Rasulullah kata paling mulia, muliakan isteri. Pergi buat air kopi. Betul tak kan? Benda itu untuk motivasi si suami. Si suami pun ada hadis mengatakan seandainya isteri untuk mendatangkan tanggungjawab kewajipan yang penuh kepada suami, badan suami penuh dengan darah dan nanah, jilat satu badan, itu belum memenuhi kewajipan suami isteri kepada suami. Itu bukan untuk suami, untuk isteri. Kalau tidak, ayang, ni kaki, jilat, luka. Boleh tak? Betul tak? Spesifik ayat ini ditujukan khusus pada orang-orang tertentu. Apabila orang lain menggunakannya, jadi bias. Mak kita selalunya, yang mak-mak neraka kau, syurga bawah tapak kaki aku, kurang ajar punya anak. Benda itu bukan untuk mak, benda itu untuk siapa? Untuk anak. Betul tak kan? Yang diterangkan siapakah yang paling diutamakan, umuka, abuka. Itu bukan untuk ibu, untuk anak. Ibu pakai bias, kerjanya hanya nak jampi serapah aja dibuatnya. Betul tak kan? Jadi ada spesifik penggunaan ayat dalam Al-Quran, ada spesifik penggunaan hadis pada siapa dan mengapa. Balik pembincangan kita tadi, dakwah. Kenapa saya kata salam? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan salam ini 3 dalam 1. Jadi perbuatan ahli syurga nampak di dunia. Termasuk perbuatan ahli syurga apa? Memberi salam. Kedua, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberi salam. Begini, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan jalan ke mana-mana, balik surau, ada jumpa orang tu cakap Waalaikumsalam? Ada tak? Tak ada kan? Pasti kalau jawab Alaikumussalam, mesti ada yang memberi Assalamualaikum. Kita niatkan nanti dia jawab salam disebabkan aku yang bagi salam. Dakwah tak? Dakwah apa? Menyebar kebaikan, membuka jalan kebaikan. Betul tak kan? Dakwah yang paling mudah. Benar tak? Di samping sifat ahli syurga kita amalkan, di samping mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga, berdakwah terlepas daripada innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali yang tidak duduk dalam kerugian apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus salih wa tawassaw bil haqq. Kita nak berdakwah yang termampu memberi salam lah, daripada jumpa, hello bro, apa khabar bro, tukarlah. Betul tak kan? Assalamualaikum termasuk dakwah. Betul kan? Tak mungkin ada orang Waalaikumsalam, tak ada. Dia mesti Assalamualaikum. Dan kita niat nanti dia beri salam, aku yang spark kebaikan itu, aku yang memula membuka jalan kebaikan tersebut. Ini dakwah yang paling mudah. Berlumba-lumbalah nak memberi salam. Salam yang paling penuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Paling komplit. Tak larat ustaz, tercabut rahang baca panjang no. Singkatkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatkan lagi, tak larat juga, Assalamualaikum warahmatullah. Tak mampu ustaz, last discount, Assalamualaikum. Orang zaman sekarang Assalamualaikum tak larat, jadinya apa? Assalamualaikum. Betul? Tu tak ada. Kalau kat bawah ke tingkat atas ke parking, Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Betul tak kan? Ini semua tak ada. Sebahagian, kalau waktu kami di Mekah, guru-guru yang garang, dia kata,
Ini orang-orang yang menolak kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajar Assalamualaikum, diubah-ubah jadi Assalamualaikum. Betul lah kalau ulama yang tegas kan. Jadi tuan-tuan, paling malas pun Assalamualaikum. Paling ringan kalau dia boleh Waalaikumsalam ataupun Alaikumussalam, boleh. Wa dan ataupun alaikum, atas kalian juga boleh.